Baik, saya patah balik secara ringkas. Okey. Minggu ni adalah minggu yang ketujuh. Ini untuk yang baru masuk ahlan wa sahlan. Minggu ni adalah minggu yang ketujuh. Ya, ada baru masuk lagi. Jadi adalah sambungan kepada tajuk baru dalam turutan fi'il. Fi'il ni ialah turutan kata kerja di dalam bahasa Arab. Yang mana kita belajar sebelum ni, bahasa Arab ada 3 fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okey. Okey, jadi dalam fi'il madhi ni, kita ingat fi'il madhi, mudhari', amar. Yang saya sebut tadi, fi'il madhi, bila kita belajar fi'il, kita akan belajar fi'il mengikut bilangan huruf asal di dalam kata kerja tersebut. Ada yang termasuk dalam kategori 3 huruf, sulasi, ruba'i 4 huruf, khumasi 5 huruf, 6 huruf, sudasi. Ada lagi nak masuk ni. Okey. Jadi bila kita tukarkan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari', kita akan nampak dua perbezaan yang ketara antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Okey, yang masuk awal tadi, boleh ulang balik tak apa dua tanda pertama dia? Apa tanda dia kat depan? Ru'yah. Ru'yah. Okey. Ni ru'yah ke depan ni. Okey. Mana baris belakang dia baris apa? Baris depan. Baris depan. Baris dhammah. Okey. Baik, nampak Okey, jadi huruf ya dekat depan dengan baris dhammah dekat belakang. Okey. Okey, cuma huruf ya ni untuk huwa saja dia untuk huwa saja. Tapi bila kita belajar nanti lebih detail, dia akan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ikut tasrif. Ikut tasrif tu 14. Jadi saya target hari ni 14 lah. Tapi saya akan buat 6 dulu, 6, lepas tu baru kita tengok jadual tasrif. Macam biasa kita akan tengok wazan. Okey. Kita balik kita kembali semula ke sini. Okey, ini fi'il dia. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Okey, qara'a makna dia telah baca. Dia telah baca. Yaqra'u, dia sedang membaca. Semua ni merujuk kepada huwa. Perbezaan di antara fi'il madhi dengan mudhari' nampak di sini Ada ya dekat depan. Semua ada ya. Yaqra'u, yaktubu, yatbukhu, ada ya lah. Kemudian selepas kita tambah ya, selepas huruf ya tu mesti baris mati. Kalau mudhari' dia baris atas. Qa, ka, ta. Tapi kalau dalam fi'il mudhari' selepas kita masukkan ya, dia akan berubah jadi baris mati. Yaq, yak, yat, yam. Kemudian baris akhir dia akan jadi baris depan. Dia beza dengan fi'il madhi. Fi'il madhi belakang dia baris atas. Belakang dia baris atas. Fi'il mudhari' belakang dia baris depan. Dhammah baris depan. Bunyi ulah. U, bu, khu, ru. Baik. Cuma untuk huruf yang second last, yaqra'u. Yaqra'u. Huruf second last dia huruf apa? Ra. Okay, ra ni baris apa? Tekanlah baris atas. Baris atas. Yaqra'u. Yaqra'u. Saya nak kena padam ni. Dia tak nampak macam baris atas. Kita bagi dia cantik sikit. Bagi dia ada dia naik gitu. Okey. Okey, sekarang kita tengok fi'il yang kedua. Cuba ikut saya baca. Kataba. Kataba. Yaktubu. Okey. Ingat lagi makna kataba? Telah tulis. Jadi bila kita suka fi'il mudhari', automatik dah jadi makna dia sedang menulis. Tapi kita baca yaktubu. Yaktubu, tambah ya kat depan. Okey, baris belakang baris Dhammah. Baris dhammah. Baik. Tapi apakah huruf yang kedua sebelum akhir? The second last huruf apa? Okey. Sekarang ni saya nak cuba tengok. Apa baris ta kat situ? Depan. Baris depan. Nampak Jadi huruf di second last ni ada yang baris atas, ada baris
depan. Jadi bila kita baca kataba yaktubu, mesti baris depan, yaktubu. Kalau kita tersilap baca kataba yaktabu, contoh je lah kan. Yaktabu, yaktibu. Kita tak boleh kata bukan ini lahjah. Kita pandai-pandai pula sebut. Ini lahjah orang Badui. Dia tersangkut dekat padang pasir lama. Tak ada. Ini lahjah yaktubu ni daripada zaman bahasa Arab kan. Kalau kita belajar bahasa Arab, orang kata datang daripada keturunan Nabi Ismail, Bani Jurhum turun kepada Quraisy. Daripada Quraisy dia boleh baca yaktubu dah. Sebelum turun Quran, sebab Quran turun dengan lahjah Quraisy. Okey. Dalam bahasa Arab, dalam qiraat, kalau kita dengar orang baca Quran kan, dia ada baca wadduha wadduhi. Dalam qiraat tu pun yang berbeza-beza tu pun yang kata ada yang kata 7, ada yang kata 10. Kataba yaktubu semua baca kataba yaktubu. Semua baca baris depan. Kalau terjumpalah siapa-siapa dia claim dia kata baris tu yaktabu yaktibu tu senang cakapnya merapu ajalah ya. Sebab tu penting belajar nahwu. Bila kita belajar nahwu membantu kita untuk letak baris. Faham satu lagi kalau kita dia jadi macam maksud lain ke kalau sebut tabu? Macam ni. Dalam bahasa Arab kalau kita baca salah baris ni ada dua keadaan lah. Ada satu yang mengubah makna. Ada satu yang ubah makna. Ada satu dia tak ubah makna lah, cuma broken jadi broken. Fahamkan broken tapi tak ubah makna. Dia sebab dia tak efek apa-apa pun. Macam grammar salah je lah macam tu. Grammar salah tapi tak berubah makna. Okey. Kan? Macam lidah tergeliat sikit lah kan. Itulah. Baik. Cuba tengok cuba ikut saya baca. Tabakha yatbukhu. Ingat lagi makna tabakha yatbukhu? Memasak. Masak. Dia sedang masak Tapi cara sebut tu yatbukhu, jenuh sebut anak tekak tak masak-masak jugalah kan. Susah nak sebut tu. Okey. Jadi yatbukhu. Cuba tengok dekat kalimah yatbukhu tu, huruf yang second last tu baris apa? Baris depan. Baris dhammah. Baris dhammah. Baik. Ini kita syarah lama sikit dekat sini sebab ni penting ni. Kita baris depan. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Ikut saya baca. Nazara yanzuru. Okey, yanzuru ni baris apa pula? Huruf yang kedua sebelah akhir tu. Dhammah juga. Okey. Okey, seterusnya ikut saya baca. Jalasa yajlisu. Ni baris apa? Bawah. Dia sengit sikit. Dia berlaku gempa bumi sikit kat sini. Okey. Sekarang ni kalau tengok baris ni, kalau tengok ada baris atas dah ada contoh. Baris atas ada contoh. Kemudian baris depan ada contoh. Baris bawah pun ada contoh. Ikutlah. 3 je dah baris bahasa Arab, mana ada baris 3 dah. Kalau kita sebut huruf vokal lah, huruf apa? Vokal. Huruf vokal bahasa Arab ni bunyi ada 3 lah. A, I, U. Huruf vokal tu huruf mat. Itulah huruf mat. A, I, U. Cuma ada mat pendek dengan mat panjang. Yang tak ada. Mat rempit tak ada. A, I, U. Tapi kalau huruf vokal kita ada 5. A, E, I, O, U. Ada O, ada U. Cuma kalau kita baca Quran ada kadang-kadang ada bunyi bismillahirrahmanirrahim, yang tu qiraat. Okey. Jadi baris ni yaqra'u ada baris atas. Huruf second last tu ada baris atas yaqra'u. Yaktubu ada baris depan. Yatbukhu yanzuru. Yajlisu baris bawah. Yarsumu baris apa? Dhammah. Dhammah. Baris depan. Ya'kulu baris apa? Baris depan. Okey. Dhammah lah Baik.
Kenapa kita tekan nama kita stres lama kat sini ni? Stres, bukan stres. Stres tertekan, bukan stres sebab PKPP, bukan. Ini nak tekankan baris ni. Baris ni yaqra'u baris atas, yaktubu, yajlisu. Nombor 1 baris atas. Nombor 2 baris depan. Tak nombor dah senang Nombor 3 baris bawah. Fi'il ni bila dah memang baris dia macam tu, bila kita tukar kepada hiya. Bila kita tukar kepada hiya, kita tak boleh ubah lagi baris tu. Kita kena ikut. Baris dia akan sama. Dia sebab kita ikut baris huwa. Ya. Okey, sekarang kita pindah daripada huwa kepada hiya. Huwa kita tambah apa kat depan huruf? Ya. Ya, baik. Sekarang kita pindah daripada huwa kepada hiya. Okey. Cuba tengok balik sebelum kita pindah skrin Tengok qara'a yaqra'u. Yaqra'u. Bila pindah kepada hiya, dia jadi taqra'u. Cuba ikut. Takra'u. Hiya taqra'u. Ya taqra'u. Okey. Apa yang terjadi kepada huruf ya? Tukar jadi tak. Kata. Dia bertukar. Dia bukan tambah Diganti terus. Ya ganti dengan ta. Hiya taqra'u. Okey. Yang ni semua sama. Baris ya asal tu kekal. Huruf yang pertama tadi qaf mati. Huruf akhir baris depan. Yang second last tu ikut dia. Ikut yang tadi. Kalau dia baris atas. Kalau baris depan. Kalau yang dia memang tadi dia start baris bawah, yajlisu, tajlisu, dia ikut. Okay? Baik, kita baca. Hiya taqra'u. Ya. Taqra'u. Hiya taktubu. Ya. Ya taktubu. Hiya tadbuhu. Ya. Tadbuhu. Hiya tanzuru. Ya. Tanzuru. Hiya tajlisu. Ya. Tajlisu. Hiya tarsumu. Ya. Tarsumu. Hiya ta'kulu. Ya. Ta'kulu. Okey. Ini fi'il ni adalah fi'il pengenalan sebab kita belajar apa semua. Selepas ni kita akan apply fi'il mudhari' yang ada dalam doa, dalam Quran yang kita duk baca setiap hari tu. Cuma kita tak perasan itulah fi'il mudhari'. Jadi saya assume hari ni, lepas kita habis hari ni kita dah boleh nampak perbezaan fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Bila kita baca doa, kita baca Quran, ni fi'il mudhari'. Baru kita nampak ijaz Quran. Kenapa Allah guna ayat ni fi'il madhi? Kenapa Allah guna fi'il mudhari'? Doa ni kadang-kadang ada doa guna fi'il madhi. Ada sebab lah. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Hari ni kita belajar qawaid dulu sebelum kita masuk dalam aspek yang lebih mendalam. Okey. Jadi semua ni makna tadi tapi dia sendiri perempuan Dia perempuan. Dia sedang membaca, dia sedang menulis, dia sedang memasak, dia sedang melihat, dia sedang duduk, dia sedang melukis dan dia sedang makan. Tapi nampaklah saya sengaja letak kotak di sebelah tu fi'il madhi. Tapi kalau madhi dia jadi qara'at, katabat, tabakhat, nazarat. Bagi tak terlupalah, takut belajar mudhari' terlupa madhi. Lepas tu belajar madhi terlupa mudhari'. Lepas tu belajar amal terlupa dua-dua. Jadi tak jadi ceritalah. Dia kena ingat tiga-tiga tu lah. Bagi nampak. Okey. Jadi bila kata balik tadi, untuk huwa kita tambah ya kat depan. Ya Bila tukar pada ya, huruf ya tukar jadi huruf Ta. ta. Baik. Sekarang anta. Sekali lagi, cuba perhatikan. Ya, ta, taqra'u, anta, taqra'u. Sama ke tak sama? Sama. Ini memang, ini bukan tertukar kembar. Ini memang sama betul ni. Ini kembar betul ni. Okey. Memang sama, anta dengan hiya sama. Anta taqra'u. Okey. Kita baca dulu Anta taqra'u.
Anta taqra'u. Ra'u. Okey. Tapi kalau kita nak tahu taqra'u tu dia masukkan hiya ke anta. Okey, oleh sebab kita boleh gunakan dua-dua, kita akan memahami maksud taqra'u tu ditujukan kepada hiya ataupun anta berdasarkan teks dia. Berdasarkan teks yang kita baca. Ataupun berdasarkan maksud ayat. Dia kena tengok maksud ayat lah sebab dia punya tafsir sama. Okay. Okay. Anta taktubu, anta. Baik, kita baca. Anta taktubu. Anta Anta taktubu. Anta tatbukhu. Anta takbuhu. Anta tanzuru. Anta tanzuru. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Anta tarsumu. Anta tarsumu. Anta ta'kulu. Anta ta'kulu. Okey, anta ta'kulu Baik. Okey, sekarang ni kalau kita tanya soalan kan. Kamu dah makan ke? Dia jadi apa? Hal Anta ta'kulu. Hal anta ta'kulu? Itulah. Naam. Okey. Dia macam itulah. Satu lagi kalau kita sebut hal anta ta'kulu ni, dalam ta'kulu tu dah ada anta dah. Dalam ta'kulu tu dah ada anta dah sebab ada ta kat depan tu. Jadi kalau kita cakap Arab, siapa kita guna layak, kita boleh sebut hal ta'kulu. Tapi kita cakap dengan anta lah. Hal ta'kulu, maknanya kita tak perlu lagi sebut anta. Faham jadi tetapi Ta'kulu al-futur. boleh hal ta'kul futur. Tapi soalan tu dia tengah makan lah. Kan? Tapi kalau kita tanya tu dia tengah baca paper kan. Tapi dia dah makan dah tadi. Jadi kita gunalah fi'il madhi. Hal akaltal fatur. Hal akaltal futur. Contoh je lah. Tapi ni kita tanya dia sedang buat. Nanti dia tanya pula. Takkan tak nampak saya tengah makan ni. Dia pada cerita pula kan. Tapi macam tu lah. Ni macam perbualan lah. Dia tengah makan. Kita tak pasti dia makan apa. Nanti kita tanyalah. Hal dia makan apa kan. Baik. Hal ta'kulu. Baik. Sekarang ni hal ta'kulu. Tetapi itulah bukan masalah. Bahasa Arab ni dia detail. Kalau kita cakap dengan orang lelaki hal ta'kulu. Lepas tu kita pergi kat perempuan hal ta'kulu juga. Tak boleh. Dia berubah. Bahasa kita senang. Kamu sedang makan ke? Kan? Datang orang lain pula. Makcik sedang makan ke? Ya, saya sedang makan. Awak sedang makan, kami sedang makan. Kita makan. Senang cerita belajar bahasa Arab ni. Belajar bahasa Melayu ni. Dia tak ada tasrif kan. Di bahasa Arab, dia berubah. Bukan nak kata bahasa Arab ni. Bukan nak kata bahasa Arab ni orang kata apa. Susah, bukan. Dia detail. Dia detail. Ada tasrif dia. Jadi kalau, sebab tu Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi orang yang tak belajar bahasa Arab, dia tak boleh. Bahasa Arab ni kenapa bahasa Arab Quran dipilih dalam bahasa Arab dengan kawaid yang ada ni, dengan kawaid yang detail ni, Al-Quran terpelihara. Tidak dapat, bukan sebarangan orang boleh ubah macam Bible, orang tu saja, orang tak boleh. Dia terpelihara, antara terpeliharanya dengan sebab ciri-ciri yang ada dalam bahasa Arab ni Okay. Jadi sekarang kita pindah kepada anti. Anta kepada anti. Baik, cuba tengok ada beza tu Tapi saya dah tanda warna merah. Okey. Anta taqra'u Anta taqra'u. Sekarang cuba tengok apa yang berlaku kepada anti. Okey. Cuba ikut saya baca. Anti taqra'ina. Anti taqra'ina. Baik, anti taqra'ina. Tadi anta jadi apa? Taqra'u. Taqra'u. Sekarang bagi depan ni tak ada dah. Saya letaknya lah. Soalan ni bagi depan ni dia dah buang. Kenapa dia tiba-tiba ni jadi bagi bawah? Sebab ada tambahan. sebab ada ya, sebab
untuk anti ditambah ya nun kat belakang. Ya nun. Jadi bila ada ya mati, huruf baris bawah lah yang sesuai dengan ya. Baris bawah tu sesuai baca dengan ya mati. Jadi taqra'ina. Lebih kurang kita baca taqra'ina. Taqra'ina. Kalau kita baca baris depan, dia bunyi pelik lah. Taqra'uina. Tak ada. Dalam bahasa Arab tak ada ui, tak ada. Bahasa Arab tak ada hoi, tak ada. Tak ada. Dalam bahasa Arab tidak ada vokal oi, tak ada. Oi tak ada. Ya, mana ada kita orang Arab mana pada panggil ya ayyuhallazia. Wah, dia baris atas. Dia tak ada baris dipanggil bunyi macam itulah. Bunyi ui, oi tak ada. Itu salah satu ciri-ciri bahasa Arab ni kita maknanya sambil kita belajar qawaid ni saya cerita tentang ciri-ciri linguistik, perbezaan linguistik antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Masuk jugalah bahasa Jepun pun ada punya perbezaan dia. Saya belajar juga dulu apa bahasa Jepun satu level bahasa susunan bayat dia pun terbalik, pening kepala terbalik. Kemudian saya belajar juga dulu bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew ni bahasa Yahudi lah. Sebab dulu saya belajar di Jordan. Bila saya belajar Jordan, saya cuba ambil bahasa ni, rupanya bahasa Hebrew ni dia dipanggil bahasa Semitik. Bahasa Semitik ni satu rumpun dengan bahasa Arab. Satu rumpun dengan bahasa Arab. Sebab dia daripada rumpun bahasa yang sama. Jadi dia ada muzakkar, muannah, dia ada tasrif. Jadi bila kalau orang Yahudi dia claim bahasa dia bangsa sebagai bangsa Semitik tu tak betul lah. Claim tu claim yang salah lah. Bangsa Semitik ni termasuk sekali dengan bangsa Arab. Semitik dia bukan bangsa Yahudi saja. Jadi tak apalah. Ini selingan nak cerita orang Yahudi kalau dia akan senang faham bahasa Arab sebab bahasa Arab tu daripada rumpun yang sama. Jadi sama macam bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia lah. Baik. Sekarang kita tengok taqra'ina. Anta, mata balik anta tadi. Anta taqra'u, anti taqra'ina. Okay. Sekarang kita baca dua-dua bagi nampak beza. Anta taqra'u, Anta taqra'u, anti taqra'ina. anti taqra'ina, Anta taktubu, anta taktubu. Okay, saya tak ubah skrin Cuba imagine. Ini nama dia strategi imagine PKP ni. Tambah ya nun. Cuba sebut. Taktubina. Anti Taktubina. Sekarang cuba tengok. Taktubina. Okay? Bagi dapat dia punya bunyi tu, Bila kita dapat sebut bunyi tu dengan detail, dengan senang, dengan mudah, kita akan dapatlah confident tu. Anti taktubina. Okay, saya patah balik. Anta tatbuhu. Anti taktubu, Anti buhina, Okay, cuba baca sekali lagi. Anti tatbuhina. Anti tatbuhina. Okay. Dia jadi panjang lah kan, jadi panjang pula jadi kan. Tapi sebab tu masa kita belajar mula-mula, kita sangat tekankan ra ni baris atas ke, dia tak berubah. Taqra'ina sebab dia asalnya yaqra'u. Ra tu akan kekal daripada atas sampai ke bawah. Yaktubu baris depan kan, yaktubu tu. Dia start daripada huwa, huma, hum sampai anta nanti, tu juga dia tak berubah. Yatbuhu, tatbukhina. Okay, cuba tengok tanzuru. Cuba tukar kepada anti. anti tanzurina, Tanzurina. Tajlisu. anti Tajlisina. tanzurina, Tarsumu. anti Tarsumina. tanzurina, Ta'kulu. anti Anti tanzurina. ta'kulina. Ta'kulina. Okay. Jadi kalau tadi kita nak tanya muannah kan, kamu dah makan ke? Hal untuk muannah.
Anti takulina. takulina. Jadi kadang-kadang kita nak cakap Arab. Nak cakap Arab. Tapi terfikir, tergamam, terlupa. Baru belajar tadi terlupa kan. Tapi tak apalah. Kalau terlupa tak apalah, tak guna takulina tu. Mana kalau guna takulu pun tak apa. Tapi sebab kita dah belajar grammar. Ingatlah. Okay, cuba tengok tarsumu. Tukar pada anti. Tarsumina. Tarsumina. Okay, sekarang cuba tengok. Sekarang cuba tengok tulisan dia. Okay, baca sekali lagi. Taqra'ina. Takra'ina. Aktubina. Taktubina. Tubina. Tatbukhina. Taktubina. Tanzurina. Tanzurina. Tajlisina. Tajlisina. Tarsumina. Taktubina. Ta'kulina. Taktubina. Okay, sekarang ni kita dah belajar 3 4. Huwa, hiya, anta, anti. Kita start berenam 6 Huwa, hiya, anta, anti. Okay, cuba patah balik. Huwa ya ke depan. Huwa yaqra'u. Tengok pada ya. Huwa yaqra'u. Hiya taqra'u. Anta Takra'u. anti. Takra'ina. Ada lagi 2. Ana dengan nahnu. Okay, ana tambah apa ke depan? Alif. Dah kita baca. Ana aqra'u. Ana Ana aktubu. Ana Ana aktubu. Ana atbukhu. Ana Ana anzuru. Ana Ana ajlisu. Ajlisu. Ana arsumu. Ana Arsumu. Ana akulu. Yang ni dia special case sikit ni, panggil special case, special condition. Sebab asal dia akala. Akala tambah 2 alif, asal dia jadi akulu. Akulu, gitulah asal dia kan. Sebab alif dengan alif. Jadi bila berlaku 2, dia macam ekonomi lah kan. Bila dah berlaku 2 company yang sama, dia ada berlaku merging lah. Dia berlaku penggabungan. Akulu. Dia panggil akulu. Okay. Jadi patah balik. Okay, kalau huwa kita tambah ya ke depan, tambah ya. Anta ta. Okay. Anta ta. Okay. Jadi ada tadi ya dengan ta. Anti pun ta juga. Cuma kat belakang ada ya nun. Kat belakang ada ya nun. Ana tambah alif kat depan, alif. Okay. Tinggal satu lagi nahnu. Nahnu tengok apa yang berlaku pada alif. tukar jadi nun. Tukar jadi nun. Okay. Conclusion dia fi'il mudhari' ni, kita nak kenal fi'il mudhari' ni ada 4 huruf kat depan dia. Huruf ya, ta, alif dengan nun. Ya, tetap dulu dah. So ya ni, ta, okay. Yang lain semua ta sama, ta. Kemudian alif dengan nun. Cuba kita baca. Nahnu naqra'u. Nahnu naqra'u. Nahnu naktubu. Nahnu natbukhu. Nahnu nadbukhu. Nahnu nanzuru. Nahnu nanzuru. Nahnu najlisu. Nahnu najlisu. Nahnu narsumu. Nahnu narsumu. Nahnu na'kulu. Nahnu Okey. Jadi semuanya bermaksud kami sedang. Kalau huwa, dia sedang. Huwa yaqra'u.
dia sedang baca. Huwa yaktubu, dia sedang tulis. Huwa yatbuhu, dia huwa yajlisu, dia sedang duduk. Hiya untuk hiya tukar dengan huruf ta. Ya tukar dengan huruf ta. Hiya taqra'u. Hiya taktubu. Hiya tajlisu. Anta sama. Anta taqra'u. Anta dengan hiya sama, ta kat depan. Dia sama, tak berubah. Kat belakang, kat depan semua sama. Cuma perbezaan dia berdasarkan penggunaan ayat ataupun dalam konteks perbualan. Kita boleh fahamlah dia masukkan dia ataupun kamu. Anta taktubu. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Kemudian anti. Anti, dia nak bezakan anta dengan anti. Ta dikekalkan, tapi kat belakang tambah apa? Ya. Ya nun. Ya nun. Anti taqra'ina. Anti taktubina. Anti tajlisina. Okay, ana. Kita buang tadi, dah tak ada dah. Ya tak ada, tam tak ada. Tukar tuah dengan alif. Ana aqra'u. Ana aktubu. Ana ajlisu. Ya. Untuk nahnu, alif ditukar dengan huruf nun. Nahnu naqra'u. Nahnu naktubu. Nahnu natbuhu. Nanzuru. Najlisu. Narsumu. Nakulu. Ya. Nampak ya? Okey, sekarang kita dah belajar 6. Semua tasrif ada berapa? 14. 14. Jadi ada lagi 8 lah. Bila ada lagi 8, kita akan merujuk kepada jadual tasrif. Jadual tasrif ni adalah jadual yang memaparkan wazan fi'il. Wazan dia daripada huwa huma hum. Wazan fi'il ni dia merujuk kepada turutan fi'il tu daripada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dia akan ikut turutan tu. Macam kalender lah. Dia start pada Januari. Januari, Februari, Mac, April. Kalau bulan Islam dia start pada Muharram, Safar kan. Macam tu lah. Dia tak adalah tahun lompat. Tahun lompat pun ikut jadual kalender tu. Okey. Ustaz, Ini dia. Ya. kalau kita ada 14 domain tu, kita buat satu perbuatan, kita darjahkan dia, bolehkah Ustaz? Tarjah 14 macam mana? Aha. Maksud saya 14 tu kita buatkan isim, kita letakkan perbuatan tu ana, anta, anti Aha. untuk jadual diri sendiri. Jadual diri sendiri. Macam mana saya tak faham. Maksud Dia tadi saya belajar tu lah, macam apa, adras, ana, anta, anti. Aha, ya. Anak adrusu. 14 lah sampai nahnu. Ya betul. Untuk diri kefahaman, untuk kefahaman diri sendiri. Ya betul. Nanti kita akan ada latihan tu. Okey, thank you Ustaz. Ini dia ni yang saya tunjuk ni. Macam ni. Yang tadi ni kita dah tengok dah. Okey. Sekarang ni prinsip pembelajaran dia lebih-lebih lagi untuk kelas kita ni. Kita ni orang kata apa? Pelajar-pelajar senior. Bukan sekadar senior. Apa nama nak kata ya? Super senior. Macam menteri lah, ada menteri kanan. Kita ni kanan. Veteran doktor. Veteran. Jadi saya tak boleh nak push. Kan. Saya push memang takut meletup. Jangan saya Allah maaf. Meletup kan. Jadi macam itulah saya start dengan 6 ni dulu. Jadi bagi dapat bunyi dia dulu. Oh yaktubu. Dapat yaktubu pun dah okey dah, besar rahmat dia orang katanya. Kan? Yaktubu, taktubu dah masuk ada sikit kan. Lepas tu bila pergi kepada anta nak dia ikut kan. Jadi 6 ni mudah lah. Okey. Kita yang saya tunjuk sekarang ni daripada huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, 6 ni. Untuk kelas UM sebelum ni pun saya bagi 6 ni saja.
6 ni saja sebab yang lagi 8 saya akan tunjuk wazan saja. Tapi bagi faham. Kalau kita faham yang 6 ni, yang lagi 8 tu kita boleh tambah-tambah ubah lah. Ya. Cuma saya akan tunjuk juga sebab saya akan ambil daripada ayat-ayat Quran kita duk baca. Contohnya, contoh lah. Okey. Sekarang kita jumpa qul ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? La a'budu ma ta'budun. Okey, sekarang ni kita belajar la a'budu. A'budu tu duduk kat mana? Fi'il mudhari' lah. La a'budu. Ana. Kan? Aku tidak menyembah. Maksudnya aku tidak sedang kalau kita translate aku tidak sedang menyembah. Kenapa? Tapi kita tidaklah translate aku tidak sedang menyembah. Bunyi tak sedap translation itu, maknanya dia dalam keadaan sekarang ni aku tidak akan berada dalam keadaan kamu menyembah. Maksudnya dalam orang kata in the present situation, aku tidak akan ikutlah cara kamu sembah tu. La a'budu, kan? Jadi la a'budu ma ta'budun. Ada tak dalam fi'il yang kita belajar ni? Ta'budun. Ada tak ada waw nun kat belakang? Ya. Itu jamak tu. Wa kan? Jadi sebab tu nanti akan tunjuk lagi 8 tu. Jadi maknanya penting jugalah tahu yang lagi 8 tu. Ta'budun tu dia merujuk pada antum. Kita belajar ni anta, anti, ada lagi 2. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Antum tu kita tak belajar lagi. Jadi nampaklah. Kan? Wala antum abiduna ma a'bud. Jumpa lagi a'bud. Wala ana abidun ma abattum. Abattum. Abattum tadi dia balik pada fi'il madhi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ustaz menguasai 6 huruf ni dulu baru mewakili yang 8 tadi ya Ustaz. Kita bagi faham 6 ni dulu. Tapi rasa okey. Setakat 6 ni boleh faham ke tak boleh faham? InsyaAllah boleh faham Ustaz. Okey. Okey. Itu yang saya nak dengar tu. Okey. Boleh faham okey. Boleh faham okey. Okey. Tapi sebab kita ni veteran. Saya pun veteran juga nak masuk veteran dah. Okey. Okay. Jadi saya ada bagi dekat slide ni. Mungkin ada yang dah print. Bagi yang belum print, sila print. Kalau tak print pun tak apa. Saya ada bagi aktiviti ni dalam, saya ada bagi dalam grup. Cuba tengok dalam grup. Saya ada bagi minggu ni minggu yang ke-7. Minggu ni minggu yang ke-7 untuk kelas qawaid ada aktiviti pembelajaran bebas. Okey. Dia selang-seli dengan kelas pagi tadilah, dengan kelas Ustaz Azam. Jadi selepas ni insya-Allah ada yang saya share yang tadi ni, ada banyak ni masuk. Ni ada kat sini aktiviti pembelajaran. Jadi aktiviti pembelajaran ni saya dah masukkan jadual ni. Nanti kena tulis balik. Sekarang ni belajar fahamlah kan. Nanti lepas ni lepas dia berhenti sekejap, berhenti masak, akan minum kopi ke lupa pula ya. Jadi sambil nanti sebaik-baiknya sebelum buat aktiviti pembelajaran bebas ni, tunggu saya bagi video dulu. Video rakaman tu lambat sikit lah, petang sikit dia lambat sikit. Google proses lambat. Ya. Lepas tu sambil tengok video kita tu pause. Pause sekejap, berhenti sekejap, lepas jawab. Berhenti sekejap, itulah. Ya. Okey, ni jadual dia. Okey. Tetapi fi'il yang kita buat sekarang ni, yang tadi ni berapa huruf? Huruf. Tengok fi'il yaqra'u. Kalau kita buang ya, dia akan balik asal lah. Semua 3 huruf. Semua fi'il sulasi. Semua ni fi'il 3 huruf. Kita buang. Sebab tu saya letak warna merah. Warna merah tu adalah imbuhan dia. Imbuhan ataupun tambahan yang menunjukkan kepada fi'il mudhari'. Ya. Cuma baik. Fi'il madhi imbuhan dia tambah depan ke belakang? Belakang. Ya. Fi'il madhi imbuhan dia semua kat belakang. Tapi fi'il mudhari' cuba tengok. Ada kat depan, ada yang depan belakang. Dia ada prefix dengan suffix. Dia ada dua-dua. Madhi belakang saja. Ya, baik. Ya, tetapi imbuhan yang kita tambah di depan untuk fi'il mudhari' ni, bila kita buang
imbuhan di depan ke, imbuhan di belakang ke, dia akan balik kepada bilangan huruf asal. Bilangan huruf asal ada berapa huruf? 3 huruf. Huruf. Okey. Okay. Jadi jadual ni adalah jadual 3 huruf. Ni ya, yaqra'u. Nanti ada dalam aktiviti pembelajaran bebas tu saya ada bagi. Itu dah balik dah. Yaqra'u, taqra'u, taqra'ina, aqra'u, naqra'u. Bila tulis baru kita rasa kemampuan kita ingat tu tercabar. Bukan tercabar, terujilah. Oh, saya ingat. Tapi masa kita tulis tu kita akan terfikir apa maksudnya. Ya, itu adalah dia panggil the normal process. Proses biasa. Sebab sambil bila kita nak tulis kita akan fikir balik macam mana nak baca. Macam tu lah. Masa nak tulis ingat macam mana nak baca. Jadi kena ingat tu lah. Dekat sini dah tak baris dah. Yaqra'u, yaktubu, yatbukhu, yanzuru, yajlisu, yarsumu, yaqulu. Jadi disebabkan kita ni beginner. Kita ni orang kata apa? Di peringkat asas. Kita akan baca baris ni. Kita akan letak baris penuh lah. Ya. Ibarat macam baru belajar bahasa Arab. Tingkatan 1, darjah 1. Tapi dah lama-lama dah jadi orang kata apa? Fluent, dah jadi pakar. Lama-lama orang Arab dia tengok ni pun dia tidak memerlukan kepada baris. Baik. Sekarang kita akan pindah daripada fi'il 3 huruf kepada 4 huruf. Baik. Cuba ikut saya baca fi'il yang pertama. Yusafiru. Yusafiru ni fi'il madhi dia. Saya akan tulis. Baik. Yusafiru. Doktor sekejap. Baris tu silap kan kata? Tu Yusafaru. Ni memang baris depan, bukan silap. Okey. Ni memang baris depan. Okey. Macam saya sebut tadi, fi'il mudhari' ni huruf dekat depan huruf ya. Huruf ya. Tetapi huruf ya ni ada yang baris depan, ada yang baris atas. Ada yang baris depan dengan baris atas. Okey. Okey, saya patah balik. Cuba tengok fi'il 3 huruf. Ya baris apa? Atas. Cuba tengok fi'il mudhari' 4 huruf. Huruf ya baris apa? Depan. Fi'il 5 huruf baris apa? Atas. Okey. 6 huruf baris apa? Atas. Nampak? Boleh nampak beza? Kita nak guna baris depan dengan baris atas. Yang tak adanya baris bawah tak ada. 4 huruf je depan, lain atas. Maksudnya Ustaz kalau angka ganjil baris atas, angka genap baris depan. Betul? Tak juga. Tak juga sebab ada 6 ni. Jangan guna kaedah huruf genap, huruf ganjil 4 huruf je. Sebab 6 genap juga. Okey. Dia 4 huruf ni baris depan. Okey. Sekarang ni cuba ikut saya baca. Yusafiru. Yusafiru. Yusa'idu. Yusa'idu. Yukassiru. Yukassiru. Sekejap saya nak tukar dia punya pointer ni. Yu'allimu. Okey. Ya, okey. Jadual ni, fi'il ni kita dah belajar dah minggu lepas. Baik. Cuma mungkin tak perasan lah kot ataupun ingat okey, saya test. Saya cuba test. Saya cuba try test. Yusafiru fi'il madhi dia apa? Safar. Safara. Safar. Semua baris atas. Yusa'idu fi'il madhi dia apa? Sa'ada. Sa'ada. Yukassiru. Kasara. Kasarun. Yu'allimu. Allama. Allama. Yang ni, yang dua ni kalau ingat, baguslah ingatan tu. Yukrimu.
Karoma. Ni dah lama ni. Bukan minggu lepas. 2 minggu lepas. Akroma. Akrama. Akrama. Dia ulang sikit. Sebab Akrama empat yukrimu. Akrama yukrimu. Yukhriju. Akhraja. Jadi fi'il 4 huruf ni bila kita tukarkan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari', kita tambah ya. Itu memang kaedah yang tetap. Cuma ya tu baris depan. Ya tu baris depan, maka jadilah dia macam ni. Okey. Baik, bila yang kedua, itu yang pertama kita tambah ya. Yang kedua, bila kita tambah ya tu baris depan, ya, semua dia akan ikut daripada induk dia ni, induk hua ni. Bila kita tasrifkan kepada hiya, anta, anti, ana, nahnu, sampailah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ya tu akan kekal semua baris depan. Okay. Ikut saya baca dulu. Huwa yusafiru. Huwa yusafiru. Hiya Tusafiru. Hiya sa'afiru. Tusafiru. ni. Tusafiru. Yang saya tulis ni. Hiya, macam mana baca dia? Tusafiru. Tusafiru. Nampak Tusafiru. Huwa ya kat depan. Kalau hiya, huruf apa kat depan? Ta. Ya. Cuma Tusafiru. ta ni kita baca baris depan. Kenapa kita baca baris depan? Sebab kita ikut bacaan asal dia pada huwa. You. Jadi baris depan ni kalau kita tukar ta, kita tukar dengan ta ke, alif ke, nun ke, baris dia sama. Ya, baris dia sama. Okey. Hiya tusafiru. Cuba ikut. Ya tusafiru. Hiya tusafiru. Anta tusafiru. Anta tusafiru. Anti tusafirina. Tusafirina. Ana usafiru. Ana Tusafiru. Dia ada baris depan ni. Satu ni ada baris depan kat sini ya. Nahnu nusafiru. Tusafiruna. Nusafiru, nampak ni baris ni, kenapa dia baris depan ni? Sebab dia start sini baris depan. Bila dia start sini baris depan, semua ikut. Ikutlah dia terpaksa ikut sebab dia ikut bos. Sebenarnya sini semua dia sama dia ikut macam tadi lah. Ya, ta, imbuh-imbuhan tu dia ikut semua sama. Okay, sekarang ni kita cuba apply dengan fi'il yang kat bawah ni. Huwa yusa'idu. Huwa Yusa'idu. Hiya baca macam mana? yusa'idu. Tusa'idu. Anta Anta tusa'idu. tusa'idu. Anti Anti tusa'idina. tusa'idina. Baik. Saya nak dengar suara laki-laki pula ni. Ana Usaidu. Usa'idu. Nahnu Nusa'idu. Aywa. Nampak itulah belajar fi'il dalam bahasa Arab ni. Petua dia menguasai wazan. Kalau yang belajar tu kanak-kanak, yang muda-muda lah biasanya dia hafal. Dia faham dulu lepas dia hafal. Tapi kita ni, kita bukan zaman nak menghafal lagi dah. Kita hafal lupa hafal. Yang banyaknya lupa hafal. Apa-apa lupa. Apa-apa terlupa. Banyak lupa. Kita banyak lupa. Zaman kefahaman Ustaz. Zaman kefahaman. Betul tu. Kita ni dah lama-lamanya makin Allah bagi kita makin faham tu makin nampak kefahaman itu. Jadi bila kita faham, kita akan ingat. Kita ingat melalui kefahaman, bukan melalui hafal. Bila dah faham Ustaz datang kemahiran. Alhamdulillah. Tu nak dengar tu. Okey.
Okey, sekarang ni cuba apply dengan yukassiru. Okey, saya baca huwa yukassiru. Huwa Yukassiru. hiya Yukassiru. Tukassiru. tukassiru. Hiya tukassiru. Anta Anta tukassiru. anta tukassiru. Anta tukassiru. Anti Anti tukassirina. 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 Ana Ana tukassiru. 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 Okey, nahnu Nahnu Tukassiru. Tukassiru. okey, nahnu tukassiru. Baik Tapi dari segi makna tu dia ikut makna asal lah. Ya. Dia sedang memecahkan, kamu sedang memecahkan, saya sedang memecahkan, kami sedang ikut makna perkataan adalah madhi ke mudhari' ke amar ke dia ikut makna sama. Cuma yang berbeza tu tasrif. Tasrif tu membezakan siapa pelaku dia. Pelaku dia kita kena rujuk kepada dhamir dia lah. Wa, hiya, anta, dan sebagainya. Ya. Baik. Fi'il seterusnya yu'allimu. Yu'allimu. Apa makna yu'allimu? Yu'allimu. Mengajar. Mengajar. Dia sedang mengajar. Dalam Quran Allah sebut 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi dalam Quran guna fi'il madhi. Maknanya Allah telah mengajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu. 'Allama yu'allimu. Sebab tu kalau kita sebut guru kita panggil mu'allim. Kita tambah mim kat depan tu. Mu'allim. Dia gurulah. Ya. Huwa yu'allimu. Huwa yu'allimu. Hiya jadi apa? Hiya tu'allimu. Aywa. Tu'allimu. Tu'allimu. Anta Tu'allimu. tu'allimu. Anti tu'allimina. tu'allimina. Ana A'limu. Mu'limu. banyak bunyi terpelai on itu. Alimu ana. Bila okey, sekarang ni biasalah kita belajar tiba-tiba terlari sikit bunyi kan. Bunyi sumbang, langkah sumbang. Pendekar mustar langkah sumbang. Okey, bila sumbang macam ni, balik kepada asal. Yu'allimu. Ingat balik kaedah. Bila yu'allimu, ya tukar kepada ana, ya tukar jadi alif. Bagi bunyi macam mana? U'allimu. Wa'allimu. Macam itulah kaedah dia. Bila sesat, kembali ke pangkal jalan. Kalau kita salah silap, kalau kita tak ingat lah kan, tak pasti macam mana dia tengah-tengah kan. Ada 14 kan. 3, 4, 5, 6, huwa, huma, hum. Kau confident lagi, tiba-tiba baliklah kepada huwa. U'allimu. U'allimu. Doktor, yang saya confuse ni kotak pertama sekali, yang pertama tu kan. Apa dia sebenarnya, apa fi'il mudhari' untuk apa dhamir dia? Sebab yusafaru tu. Minta maaf. Ini bukan safaru. Ini minta maaf lah saya. Memang huwa lah. Huwa. Okey. Ini bukan Ini bukan yusafaru, yusafiru. Tadi ada seorang tanya tadi tu. Dia lepas tu doktor kata memang ini memang mudhari' lah ni. Nak bagi nampak je. Okey. Contoh. Okey. Tak puasan. Ni bagi depan ni sebab dia type Arab ni benda-benda kecil ni, benda apa je. Kadang-kadang tertinggal, tersilap. Okey. Sekarang ni nampak balik U'allimu. Nahnu jadi apa? Nu'allimu. Okey. Dalam kotak ni, dalam jadual ni, yang sebelah kanan sekali ni huwa lah. Cuma saya letak situ nak bagi nampak contoh fi'il. Contoh fi'il. Biasanya saya letak sini fi'il madhi. Tapi
saya fikir kalau letak fi'il madhi nanti confuse pula. Jadi baik saya letak contoh fi'il mudhari' terus. Ni semua ni huwa lah. Sebab dia masuk huwa dia tak berubah. Okey, sekarang tengok huwa yukrimu. Ni contoh fi'il mudhari'. Huwa yukrimu ni huwa lah. Masuk kepada huwa macam pindah je lah, pindah tempat kan. Ikut je. Huwa yukrimu sebab dia benda yang sama. Huwa yukrimu. Dia sedang memuliakan. Dia sedang apa? Memuliakan. Okey, sekarang hiya. Hiya tukrimu. Tukrimu. Anta. Anta tukrimu. Anti. Anti tukrimina. 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 Ana. Ana ukarimu. Ukarimu. Ukrimu. Dia mesti bunyi sama ni. Yukrimu, ukrimu. Kalau sebut yukrimu tiba-tiba ukarimu. Lain Jadi pitching lari pula ya. Jadi dia mesti sama bunyi dia. Yukrimu, ukrimu. Nahnu Nukrimu. Nukrimu. Yukhriju Huwa yukhriju, pindah tempat saja. Huwa yukhriju. Hiya Hiya tukhriju. Anta tukhriju. Anti tukhrijina. Ana ukhriju. Nahnu nukhriju. Nampak Tadi masa baca 3 huruf dia lagi. Tapi bila kita naik level sikit 4 huruf, nampak Tapi nampaklah imbuhan yang kita tambah kat depan tu. Okay. Cuma untuk next step, untuk langkah seterusnya, jadual ni saya ada bagi di dalam aktiviti pembelajaran bebas. Saya harap sangat kena tulis. Tulis, baca. Tapi macam tu lah. Kita ni tulis-tulis tiba-tiba cawan jatuh lah macam kat rumah dia kan. Jadi jangan stress, jangan pressure. Tulis satu tinggal sambung-sambung lah sikit-sikit berterusan lah sampai siap. Jangan, kalau boleh buat tak apa. Okay, ni fi'il 4 huruf. Sambil tulis, sambil baca. Sambil tulis, sambil baca. Tapi ni untuk peringkat permulaan. Sambil tulis dan sambil baca, kataan tu bila tulis dengan baris sekali. Tulis dengan baris penuh. Dia macam start sekolah balik lah. Sebab kita belajar beginner kan. Itu adalah proses untuk kita tulis. Sebab tu orang hafal Quran, biasanya orang hafal Quran pun cara-cara, salah satu cara dia nak tahu dia dhabit ke tak dhabit ke, ingatan kuat tak kuat, dia kena tulis balik. Kan? Bukan senang, kadang tertukar. Lakum dinukum waliyadin tu pun cara tak jumpa. Okay, sekarang ni fi'il berapa huruf? 5. Okay. Sekarang tengok lihat, fi'il 5 huruf kita panggil fi'il apa? Sulasi, ruba'i dengan apa? Khumasi. Baik. Fi'il khumasi ni tafattaha, kita tukar kepada fi'il mudhari', kita tambah ya kat depan. Tambah ya. Okey. Tapi untuk fi'il mudhari', huruf ya mudhari' ni panggil apa? Atas. Semua bawah atas. Okey. Baik. Ini saya tulis dengan tangan lah. Saya tulis ni tapi nampak ada dia punya. Okey. Sekarang kita baca. Huwa yatafattahu. Hiya tatafattahu. Kita bukan hafal, kita faham ta kita baca lah. Anta tatafattahu. Anti
Anti tatafattahina. Tambah ya nun kan? Anti tambah ya nun kat belakang. Tatafattahina. Tatafattahina. Ini ada panjang sikit ni ya. Ana atafattahu. Nahnu Tafattahu. okey. Sekarang ni yata'allamu Huwa yata'allamu. Apa makna yata'allamu? Dia sedang mengajar. Dia sedang belajar. Yu'allimu mengajar, ya'lamu belajar. Doktor, boleh minta tolong Ya. buat baris tak doktor untuk yang first tu? Ya, Baris, tatafattahu. okey sekarang ni baris ni memang saya sengaja tidak letak baris. Sambil baca, tengok dekat baris yang saya letak yang sebelah kanan. Okey. Itu rujukan dia. Okay, sekarang ni untuk yata'allamu refer baris dekat sini. Semua kosong. Tengok yata'allamu. Huwa yata'allamu. Hiya Ta'allamu. Mata kita semua dekat sini. Cuma kita tukar ya jadi ta. Ta jadi alif. Alif jadi nun. Mim ada ya nun kat belakang. Jadi kita tengok di sini sahaja. Ya. Okey, huwa yata'allamu. Hiya tata'allamu. Anta Tata'allamu. tata'allamu. Ya. Anti Anti tata'allamina. 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 Ana Ta'allamu. ata'allamu. Nahnu Nata'allamu. Nampak kan? Nata'allamu. Saya nak bagi dapat confidence. Boleh baca. Tanpa menghafal. Melalui kefahaman huruf apa yang kena tukar. Baris apa yang kekal, baris apa yang tukar. Kita dah boleh baca. Cuma selepas ni kita kena tulis. Tulis tu dia ambil masa sikit lah. Masa tu baru kita teringat. Macam mana tulis masa nak tulis tu lah kita baca semula. Baca semula baru tulis. InsyaAllah kita akan dapat dia punya bunyi dengan tulisan yang betul. Okay. Fi'il seterusnya. Berikut saya baca. Yatawajjahu. Okay, itu huwa. Hiya tatawajjahu. Anta tatawajjahu. Anti Tatawajjahina. okay. Ana atawajjahu. Nahnu bila faham kan? Nampak kan? Senang kan? Sejam je dah faham dah ni. Okay. Yataqabalu. Huwa yataqabalu. Ingat lagi mana yataqabalu? Mana yataqabalu? Berjumpa, bertemu. Bertemu. Okey. Huwa yataqabalu. Hiya tataqabalu. Anta tataqabalu. Anti ana ataqabalu. Nahnu nataqabalu. Nahnu nataqabalu. Ana ataqabalu. Nahnu nataqabalu. Okey.
Baik. Fi'il seterusnya yatanawalu. Ikut. Yatanawalu. Huwa yatanawalu. Huwa yatanawalu. Ia Yatanawalu. tatanawalu. Anta Tatanawalu. tatanawalu. Anti Anti tatanawalina. tatanawalina. Ana Ana atanawalu. atanawalu. Nahnu. Nahnu natanawalu. Okay. Nanti masa buat latihan pembelajaran bebas, tunggu saya bagi video ni. Masa kita duk ulang balik, rewind baca, menonton video ni, dekat sini masa kita akan membantu kita untuk kita tulis akan dengan semula rakaman kita, menyebut sebutan fi'il 5 huruf mudhari' dengan sebutan yang betul. Okay, fi'il yang terakhir yata'awanu. Cuba ikut. Yata'awanu. Okay, yata'awanu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tapi dalam Quran tu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu fi'il tu fi'il amar. Fi'il amar tak belajar lagi ya. Ni fi'il mudhari'. Okay, yata'awanu. Baik. Huwa yata'awanu. Huwa yata'awanu. Ia Yata'awanu. anta Anta ta'awanu. anti Anti tata'awanina. aywa atta ta'awanina. Ana Ana ata'awanu. nahnu Nahnu nata'awanu. nata'awanu. Okey. Alhamdulillah, dalam bahasa Arab ni ada 3 huruf sulasi, 4 huruf ruba'i, 5 huruf khumasi. Ada 4 saja kategori. Sampai yang kategori yang terakhir 6 huruf sudasi. Mujur tak ada 7. Kalau 7, 8, 9, 10 jadi haru pula haru tak ingat. 6. Okey. Berikut saya baca yastaghfiru. Yastaghfiru. Yastakhriju. Yastakhriju. Yastaqbilu. Yastaqbilu. Yastakbiru. Yastakbiru. Ya. Yastaghfiru ni minta ampun, yastakhriju mengeluarkan, semua sedang. Yastaghfiru sedang menyambut, yastakbiru sedang menyombongkan diri. Yastakbir. Okey. Sekarang ni saya tak letak baris dah, saya letak huruf je kat depan. Yang ada dekat sini hanya huruf apa yang kita gunakan sebagai imbuhan. Yang lain-lain tu kita imagine sendiri. Sebab kita nak dapatkan pemahaman kita berdasarkan ingatan. Jadi berdasarkan apa yang kita nampak. Ni semua kita nampak ni. Kita dah buang sikit. Dah buang lah, tak ada baris. Ni ada baris. Ni tak ada baris. Ni tinggal imbuhan saja. Tapi nampak semuanya varietas. Ya, semua varietas. Jadi dia ikut semuanya varietas. Cuma imbuhan. Sekarang cuba baca ikut imbuhan. Huwa yastaghfiru. Wa yastaghfiru. Ya, dia sedang minta ampun. Ia tastaghfiru. tastaghfiru. Anta tastaghfiru. anti Anti tastaghfirina. Masya-Allah. Ana astaghfiru. kan. Kita dah sebut secara astaghfirullah sama tu, astaghfirullahalazim. Nahnu nastaghfiru. nastaghfiru. Lepas tu kita dah baca a'udzubillah kan. Apa bila kita baca isti'adzah kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila baca Quran. Tapi bila kita minta lindung malaikat 44 lah. Kita sebut apa? Na'udzubillah. Na'udzu. Kita guna fi'il mudhari' nahnu. Ya. Nanti kita akan ambil macam ni lah. Kita akan tengok, kita akan habiskan dulu tasrif 6 ni.
Lepas tu kita akan tengok jadual dia yang 8. Lepas tu kita akan tengok contoh-contoh daripada ayat Quran. InsyaAllah senang faham. Okey. Huwa, kita pindah pada fi'il yang kedua dah. Huwa yastakhriju. Yastakhriju. Hiya Hiya tastakhriju. Tastakhriju. anta Anta tastakhriju. 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 Anti Anti tastakhriju. Takhrijin. dia masa sebut tu pun dia slow lah. Masa nak tulis lagi nanti dia memakan tenaga lah sebab panjang, banyak gigi, banyak rumah, banyak baris. Masa tu baru kena panjang banyak bagi jadual tu bagi panjang sikit. Ana Tastakhriju. Tastakhriju. astakhriju. Nahnu Nahnu nastakhriju. Alhamdulillah. Nastakhriju. Okey, sekarang kita pindah kepada fi'il yang seterusnya. Yastaqbilu. Huwa yastaqbilu. Hiya Tastakhriju. tastaqbilu. Anta Tastakbilu. tastaqbilu. Anti Anti Tastakbilina. Allah, ya salam, ya tastaqbilina. Ana Tastakbilu. taqbilu. Nanu Tastakbilu. aywa. Jadi sebab tu kalau kita faham imbuhan yang kita tambah kat depan, kat belakang, tak kira lah fi'il tu 3, 4, 5, 6 huruf, beres belaka. Beres. Okay, sekarang ni yastakbiru. Huwa yastakbiru. Dia Tastakbiru. dia tastakbiru. Anta tastakbiru. Masya Allah, tastakbiru. Anti Tastakbirina. tastakbirina. Ana Tastakbiru. Masya Allah, takbiru. Nahnu Nastakbiru. okey, nahnu nastakbiru. Jadi kalau orang belajar silat kan, maknanya dia dah habis dah belajar buah silat ni. Silat 3 bunga, 4 bunga, 5 bunga, 6 bunga. 7 tak ada. Kalau 7 berapu. Tak adalah, habis dah. Jadi macam dia. Jadi sekarang ni 6. Ini habis dah jurus 3, jurus 4, jurus 5, jurus 6. Inilah jadual penuh dia. Okey. Sekarang kita tengok apa nama wazan fi'il mudhari' dalam 14 tasrif. Jadual penuh. Okey. Cuba kita baca. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ini huwa, huma, hum lah. Huwa, huma, hum. Okey, ini untuk hiya pula. Taktubu, taktubani, Tibani. yaktubna. Yaktubna. Okey, kita berhenti sekejap. Okay, sekarang ni kita ambil nombor ni. Okey. Sekarang ni tadi kita belajar huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Kita tambah lagi 8. Okey. Untuk huwa, ni huma. Ni huma Ni huma, ni hum. Ni hum ni hum. Okey. Untuk huwa, ya kekal sama, yaktubu, yaktubani. Kat belakang ada tambah apa? Alif nun. Alif nun. Yaktubuna, ya kekal. Kat belakang ada apa? Waw nun. Kalau kita jumpa fi'il mudhari' ada waw nun tu, dia refer kepada ramai. Sama ada kepada hum ataupun antum. Sama ada kepada hum ataupun antum. Cuma nak beza antum dengan ni, tengok ya kat depan ke ta. Okey. Jadi kita dah belajar berapa tadi? 6 tasrif. Yang lagi 8 ni kita kena hafal ikut turutan dia lah. Wa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Kita kena hafal ikut rumah dia. Yaktubu, yaktubani,
yaktubuna. Okey? Okey, ikut saya baca. Untuk hiya pula. Taktubu, Taktubu. Taktubu. taktubani. Taktubani. Yang ni ada lain sikit. Dia tukar jadi ya. Nanti saya terangkan sebab apa. Yaktubna. 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 Ini dia lain sikit. Nanti kita akan tengok kenapa di sini berbeza sikit. Dia tak ikut tau. Baik. Kita teruskan dulu perjalanan kita ni. Anta apa tadi? Taktubu. Kan kita baca. Taktubu, Taktubu. taktubani, Taktubani. taktubuna. Taktubuna. Okey. Nanti ya. Taktubina, Taktubina. Bina. taktubani, Taktubani. taktubna. Taktubna. Sebab taktubna. Taktubna ni dia rujuk kepada inilah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, Antunna. antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi kalau antunna kita baca taktubna. Antunna kita baca taktubna. Kenapa taktubna? Sebab tu untuk hiya. Sebab tu untuk hiya kita baca hiya taktuma, taktubani. Tiba-tiba hunna yaktubna. Kenapa tukar jadi ya? Sebab dia nak bezakan dengan antunna. Itulah sebab dia Faham Dia nak bagi beza ni. Kunna yaktubna, antunna taktubna. Okay. Ana aktubu, nahnu naktubu. Okey, baik. Jadi untuk fi'il mudhari' ni, kalau kita faham betul-betul tasrih yang kita buat ni tadi, wa hiya anta, anti, ana, nahnu. Alhamdulillah, rasanya kita boleh ingat sama ya, ta, alif dengan nun. Okey. Bila kita tengok tasrih ni, kita dah boleh nampak beza. Ada penambahan dari segi apa? Dekat belakang ni. Dekat belakang ni kalau ada alif nun, dia merujuk kepada yaktubani. Yaktubu, yaktubani. Yang merujuk kepada huma. Huma, yaktubani. Taktubu, tubani. Dua. Anta taktubu, antuma taktubani. Anti taktubina, antuma taktubani. Nampak Kalau tengok dekat sini ada tiga dah sama seolah macam tiga sama. Okey, dari segi bacaan, dari segi tulisan sama. Tapi dari segi maksud, kita merujuk makna berdasarkan konteks perbualan ataupun konteks ayat yang digunakan. Kita fahamlah dia merujuk kepada siapa? Kepada dia ke, kepada anta ke, kepada anti ke Untuk waw nun dia merujuk kepada jamak. Jamak laki-laki lah, macam jamak muzakkar salim lah. Tapi kita tak namakan dia jamak muzakkar salim Untuk fa'il kita tidak namakan dia jamak muzakkar salim. Walaupun waw nun. Jamak muzakkar salim hanya untuk isim. Yaktubuna, yaktubuna, antum taktubuna. Sebab tu kita baca la a'budu ma ta'buduna. Dalam Quran banyak jumpa ta dengan waw nun ni. Walaupun dia merujuk pada antum, kita kena faham lah. Contohnya lah Allah guna dalam Quran afala ta'qilun. Afala ta'qiluna. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu semua berfikir? Bukan maksud ini untuk laki-laki sahaja, bukan. Dalam Quran kalau digunakan konteks antum, ayat tersebut diturunkan untuk semua muzakkar dengan muannas. Faham Semua orang lelaki-lelaki semua kena faham lah. Maksudnya antum tu dia cerita arahan dia kalau turun ayat dalam bentuk hukum untuk semua. Tapi dalam Quran tiba-tiba kita baca, tiba-tiba dia guna ni saja.
yaktubna ke, taktubna, yang jenis ni antunna ni. Dia menggunakan fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi yang merujuk kepada dhamir kunna dengan antunna saja. Dia tak guna antum. Jadi kalau jumpa ayat macam tu ataupun hadis yang macam tu, dia hukum tersebut hanya untuk perempuan. Faham? Hukum tersebut hanya untuk perempuan. Ni kalau kita belajar lebih detail nanti, dia masuk dalam kategori ayat ahkam, ayat hukum. Sebab tu orang-orang nak jadi mujtahid, nak keluarkan hukum apa semua ni, dia antara syarat jadi mujtahid kena faham bahasa Arab. Dia bukan boleh, saya tak perlu faham bahasa Arab pun, saya belajar bahasa Inggeris je, saya baca bahasa Inggeris, saya faham translation pun tak apa dah. Tak boleh. Sebab tu faham ni, nak jadi syarat nak jadi mujtahid kena faham bahasa Arab. Bila faham bahasa Arab baru dia nampak ni. Oh ni nun ni, oh ni antum, ni antunna, baru nampak dari segi detailnya, dari segi bahasa tu, bukan berdasarkan terjemahan dia. Tapi kita belajar Mustahid tu apa Ustaz? apa dia? Mustahid tu apa? Mujtahid tu macam Imam Syafi'i, Imam Hambali yang boleh keluarkan hukum sampai jadi imam mazhab. Bagi dia boleh buat perempuan Ustaz boleh jadi ke? Kalau imam mazhab itu, kalau imam mazhab yang dulu tu ada 4 tu lah. Tapi kalau perempuan Takat diri sendiri dan keluarga lah ya Ustaz. adalah. Diri sendiri dan keluarga. Diri kalau bukan diri untuk kita ni, level-level kita ni, kita faham tak apalah, kita belajar bahasa Arab ni, kita faham ni pun okey. Ya. Maknanya dia kan, kita ni, saya pun sendiri, saya tidak layak menjadi mujtahid pun walaupun saya dah belajar bahasa Arab lama. Sebab kita bukan belajar bahasa Arab saja, kita kena belajar juga cabang-cabang ilmu lain, fiqh, usul fiqh, banyak lagi benda lain nak jadi mujtahid tu. Tapi dengan asas nahwu yang kita belajar di peringkat asas ni, makna dia walaupun kita taklah melayakkan kita untuk capai tahap mujtahid tu, tapi kurang-kurangnya bila kita baca Quran, kita nampaklah konsep Al-Quran Ustaz. Kita nampaklah perkataan tu word by word. Yes. Itulah. Kita boleh faham word by word, baru kita boleh masuk kelas harfiah prakata. Kalau sebelum ni, kalau kita tak belajar benda ni, kita baca Quran satu baris, kita tengok translation pun satu baris. Kita tak tahu translation ni untuk siapa punya. Ya. Dia ni punya ke, kita panggil apa? Sembrono, hentam kromo aje. Kita main hantam, orang kata lamsam kan. Ya. Kan kita nampak satu perkataan word by word, word by word. Itu dia. Bila kita baca Al-Quran tu, alhamdu, tu isim tu satu perkataan. Lillah, 2 perkataan. Rabb, satu perkataan. Kita nampak contoh kan, alhamdulillahi rabbil alamin, isim. Ar-Rahmanir Rahim, isim. Maliki yaumiddin, isim. Iyyaka na'budu. Na'budu tu mana fi'il apa dia? Na'budu tu fi'il apa? Na'budu. Fi'il marji. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sekarang kita nampak dah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu dhamir siapa punya? Iyyaka na'budu. Nahnu. Nahnu. Nampak? Kan? Baru kita baca akad takbir. Iyyaka na'budu. Kepada engkau lah kami sembah. Kan? Wa iyyaka nasta'in. Dia di nasta'in tu fi'il apa? Mudhari' lah juga. Mudhari' Kan? juga. Tapi kenapa jadi panjang? Sebab tu kita belajar fi'il ada 4 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Nampak macam panjang kan? Ya. Dia kalau nasta'in 6 dia tu, panjang tu kan. Jadi tapi sebab dia ayat Quran. Tapi bila kita belajar saraf, bila kita belajar nahwu ni, tasrif ni, na'budu kami sembah. Kalau saya sembah, A'budu. Nampak kan? Tapi kita bukan nak ubah ayat Quran, kita nak tengok bahasa Arab tu. Kan? Jadi nasta'in kami minta tolong. Kalau saya minta tolong, Asta'in. Kan? Jadi bukan nak suruh ubah ayat surah Fatihah tu. Kadang-kadang kita nak guna, saya nak minta tolong lah.
Kan? Tiba-tiba tak teringat. Oh, ada ayat Quran. Nasta'in. Oh, ana asta'in. Saya minta tolong. Bukan daripada ayat Fatihah tu. Nak guna apa? Nak guna bahasa Arab perbualan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Ihdi tu tak belajar lagi. Ihdi tu daripada hidayah. Dia rujuk kepada fi'il amar. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maknanya jalan tu lah, agama tu lah. Tapi ada orang kadang-kadang dia kata tak apalah pergi Mekah sesat ke apa ke. Dia pergi shopping kan. Tiba-tiba sesat. Gunalah ayat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Dia sesat nak balik hotel tak jumpa kan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Arab tu tunjuk ke mana? Tunjuk ke Masjid Haram tu lah. Siratal mustaqim dia. Kita cerita dia Okay, bila nampak? Tetapi jadual tasrif ni yaktubu, yaktuban, yaktubu ni kita menggunakan fi'il 3 huruf. Fi'il berapa huruf? 3. 3 huruf. Tetapi apa yang kita faham, imbuhan-imbuhan yang ada dalam ni adalah imbuhan yang sama kita gunakan untuk 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Sebab tu saya rasa saya boleh ajar sekali je ni. Saya ajar kali ni saja. Tapi minggu depan saya tengoklah macam mana, saya akan ulang sekali lagi tapi saya akan gunakan dalam contoh-contoh yang lain. Takut seminggu tu memanglah faham seminggu kan. Cepat faham, cepat lupa kan. Jadi kita buat sedikit pengukuhan aktiviti lah. Ini tasrif dia. Okay. Jadi macam saya sebut minggu lepas, fi'il madhi ada tasrif 14 dia. Fi'il mudhari' ada 14 dia. Fi'il amar senang. Fi'il amar 6 je. Kenapa 6? Sebab dia anta. Bila kita kata fi'il amar, kita refer pada anta bukan pada huwa. Jadi anta ada berapa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ada berapa? 6 saja. 6 saja. Jadi yang banyaknya 14 madhi, 14 mudhari'. Tapi bila banyak, sekarang kita dah kalau kita belajar bahasa Arab kan, kalau kita lepas fi'il madhi mudhari' ni memang dah habis lah. Ini adalah cabaran terbesar. Orang kata apa? The major challenges yang kita dah lalui. Cuma sekarang kita nak kukuhkan, kita nak ingat penggunaan dengan contoh yang lain. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia belajar sendiri, dia baca dia tak akan faham. Dia belilah buku, 10 buku ke baca sendiri ke, tanpa berguru, dia tak akan faham tasrif ni. Sekarang saya ajar 2 jam saja. Faham kan? InsyaAllah. InsyaAllah sebab ada guru. Walaupun guru online. Guru sedang PKPD. Guru PKPD. Jangan membawa kefahaman Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan sekarang ni kita akan tambahkan contoh-contoh lain. Bila guru ni senang faham. Tapi kalau baca seorang, minta maaf lah, tak faham pun. Tak faham Ustaz. Zaman saya kecil-kecil dulu masa saya darjah dulu lah sekolah darjah 6. Dulu ada satu buku nama dia Belajar Bahasa Arab 30 Hari. Warna kuning. Dia buat bendera-bendera kan. Dia boleh baca. Kita baca. Kita faham lah hadza zi tu faham. Tapi bila masuk pada fi'il, pening kepala dah. Ni apa benda ni? Sebab baca sendiri. Nahwu tak boleh baca sendiri. Macam fiqh lah baca sendiri. Sesat lah jadinya. Jadi kelas qawaid ni alhamdulillah. Bila masuk qawaid, walaupun asas satu, insya-Allah boleh faham. Boleh faham fi'il, boleh faham isim, fi'il madhi, fi'il mudhari', tasrif tu penting. Tasrif. Huruf tak susah. Huruf kita dah faham makna. Faham makna, nak letak kat mana, jadi ya. Dia fi'il ni dia unik sikit. Ini jadual tasrif dia. Doktor, yang ni cadangan saya sajalah. Kalau untuk saya lah nak memaham ni kan, madhi dengan mudhari' tu buat tasrif untuk 14 dan 14 kan kita ada 28 lah. Cari satu base word, kita cuba tasrif pada madhi dengan mudhari'. 14 dan 14 dah ada 28. 6 tu kemudian lagi tak belajar lagi. Boleh ke doktor tolong kami? Kan, sebab tu tasrif yang aktiviti bebas minggu ni, yang minggu lepas saya bagi madhi kan? Ya. Okey, dah bagi dah. Okey, untuk yang minggu ni saya bagi mudhari'. Tapi kita guna sama base word lah. Jadi kita mudah. Semua sama. Yang saya bagi tu memang sama. Cuba tulis balik. Saya bagi yang sama. Sama madhi, mudhari'. Nanti tengok balik, tulis. Kena tengok balik nota je.
Tengok balik. Okey. Bukan tengok nota susah sikit. Tengok video saya, nanti saya bagi rakaman ni. Tulis balik insya-Allah. Okey. Okey, insya-Allah. Dia syarat dia kena tulis. Tulis. Ustaz nak tanya dalam bahasa Arab ni wajib ke menghafal? Oh, kalau boleh hafal tu memang bagus lah, memang tip top lah. Tapi macam sebab kita ni veteran, Ya. kita faham je lah, faham. Hmm. Saya boleh insya-Allah faham. Okay, sekarang cuba tengok. Okay, jadi tasrif ni ada macam-macam lah. Sekejap ya. Tasrif ni ada macam-macam inovasi lah. Ada yang buat dalam bentuk jadual ni. Sekejap ya. Surah. Ni macam ni. Ada yang macam ni. Nampak ni jadual ni. Ini sebenarnya dia dalam bentuk kalender. Dulu masa kelas sebelum COVID ni, sebelum kelas kita secara online ni, kelas kita dekat UMC-SET tu lah. Memang saya beli benda ni. Dia jual dalam RM25. Bukan saya nak ni. Senang saya gulung benda ni, saya gantung depan kelas. Nampak kan? Madhi mudhari' fa'ala. Ni wazan ni. Ni wazan ni. Cuma saya tak sempat lah nak buat bisnes semua kan. Susah nak post apa semua kan. Doktor, Ni, baru nak tanya ada jual ke? ini yang buat ni company lain. Saya pernah terfikirlah juga sebab lepas saya beli dah tak ada dah. Dia jual ni RM25. Saya nantilah saya fikir macam mana Kedai buku ada juga Ustaz, kedai buku biasa. Kedai buku tak ada, dia memang dekat UM tu ada, Kopi dia orang tu saja yang buat benda ni. Boleh saya nak buat pun boleh. Saya buat benda ni, saya pergi dekat kedai printing lah. Dia print lah benda ni, lepas tu saya post, saya banyak. Tapi sekarang ni PKPD dah sebulan, dah 2 bulan dah kedai semua tak buka. Betul. Kedai ni tak buka. Ustaz, kalau kita Telang usaha je buka. sendiri boleh kan? Kita ambil format, kita buat sendiri boleh kan Ustaz? Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Hello Ustaz. Ni untuk kata apa lah. Ustaz, kalau kita usaha sendiri boleh Ustaz ikut format Dalam dia? roda ni faham. Boleh. Ikut kalau boleh tulis Usaha sendiri ke sendiri, betul cari tulis tapi kataan, dalam ikut roda darjah ni. dia, ikut jadual dia. Boleh. Okey. Tolong buat latihan yang saya bagi dalam WhatsApp group tadi. Okey. Saya dah susun kat Moyo tu. Fi'il tu yang saya bagi dalam latihan tu sama. Fi'il yang sama kita dah tulis dalam fi'il madhi. Kemudian saya ulang balik tapi kita tulis mula dalam fi'il mudhari'. Okey, ini saya tunjuk cara-cara lah. Kalau tengok jadual ni nampak macam makin pening kepala, jangan tengok. Ini macam tengok apa test power spek mata. Tak payah tengoklah. Ni kalau tengok dia cari yang mana ni terang ni terang, ni kelabu. Ini tak boleh masuk kelabu asap, tak payah. Okey. Ni. Okay, kita buat sedikit jadual. Sil. Ini Sil. dalam buku yang Ustaz. Ini adalah buku Nahwu Mudah. Tapi sebab mungkin ada yang tak beli. Ya. Jadi saya snap gambar ya. Okey. Ya. Sekarang cuba sesuaikan. Sil baina ad-dhamair wal af'al al-mudhari'ah. Nahnu. Doktor ni muka surat berapa ya? Sorry. Duduk dalam fi'il mudhari'. Saya tak ingat Okay, saya. alright. Fi'il mudhari' punya chapter. Okay. Nahnu. Okey. Sekarang ni ada nahnu, antum, anta, hum, ana. Tal'abuna. Yujibuna. Naskunu. Muka surat 37. Munazzifu. 37. Terima kasih. 37. Muka surat 37. Ingat nahnu mudhari' dia nun kat depan. Naziru. Walaupun kadang-kadang tak faham makna pun, tapi dah ingat kaedah nahnu nun kat depan. Nahnu nunazzifu. Kami sedang membersihkan. Okey, sekarang cari yang mudah-mudah dulu lah. Antum ke anta. Cari anta dulu. Anta tarkabu. Tarkabu.
Tarkabun naik, ride, naik apa, naik kereta, naik kuda, naik kapal terbang. Anta tarkabu. Ana askunu. Askunu. Saya tinggal. Bukan saya kena tinggal. I live. Saya tinggal di mana? Okay, sekarang tinggal lagi dua. Antum dengan home. Antum. Antum tal'abuna. Ingat tasrif tadi? Antum dengan home ada waw nun kat belakang. Antum dengan home ada waw nun kat belakang. Cuma beza dia ta dengan ya je. Antum Yujibuna. Antum kat depan ta ke ya? Tal'abuna. Ta. Tal'abuna. Dia mesti waw nun ta kat depan. Kamu semua sedang bermain. Hum Yujibuna. yang tinggal tu lah. Kan? Jadi cara jawab kalau jumpa yang macam ni, jawab yang senang, yang senang, yang boleh buat dulu. Lepas tu yang kalau tak boleh ingat, lepas tu yang balance tu lah jawapan dia. Home, nampak home home belakang dia ada waw nun, tapi depan ada ya. Mereka semua sedang menjawab. Okey, latihan 2. ضع الأفعال المضارعة الآتية مع الضمائر المناسبة. Letakkan fi'il mudhari' yang sesuai berdasarkan ganti nama yang sesuai. Okey. Ni ada gambar sikit kan. Fi'il dia yaktubuna, takulina, taqrauna, tal'abu, ashrabu, nadkhulu. Ya. Okey. Ana asyai fi sabah. Saya teh pada waktu pagi. Saya buat apa dengan teh? Ashrabu. Ana ashrabu. Ni nombor 1. Antum Al-Quran kulla yaum. Kamu semua Al-Quran setiap hari. Taqra'una. Taqra'u. Ni nombor 2. Taqra'una. Ni saya tu dah jawapan ni. Lepas ni saya akan bagi balik slide ni dalam message group Okay, hum ar-risalah ila sadiqihim fi Misra. Mereka semua surat kepada kawan mereka di Mesir. Mesir. Yaktubuna. Mereka semua sedang menulis. Yaktubuna. Okay. Ni saya ingat sikit. Dia kurtasalah. Dia perempuan. Ini basketball. Netball pada waktu petang. Tal'abu. Tal'abu. Yang ni sebab hiya tal'abu. Dia sedang bermain. Jadi sorry nombor 4. Jadi dekat sini masa kita nak letak fi'il tu, yang pertama kita tengok tasrif fi'il ni. Tasrif dia huwa, hiya, anta, anti tu. Yang kedua kita tengok makna Yang kedua kita tengok makna. Ini nombor 4. Nombor 5, nahnu al-fasla mubakirin. Kami kelas bilik darjah awal. Nadkhulu. Nahnu nadkhulu. Kami masuk. Kan? Tapi dari segi walaupun dari segi mungkin makna kita tak tahu, tapi kita dah nampak lah. Nahnu nadkhulu, ada nun kat depan. Nahnu nun. Hiya ta. Nombor 6, anti. Yang tertinggal apa? Takulina. Anti takulinal aruz ma'ad dajaj. Kamu perempuan sedang makan nasi dengan ayam. Makan nasi ayam lah, bukan makan nasi dengan ayam dia. Nasi daun ayam. Okey, kita nampak kat sini ada 6 perkataan dengan 6 tempat kosong. Nanti dalam periksa mungkin ada nampak
tempat kosong 6, tiba-tiba jawapan pilihan ada 7. Kalau dia bagi 7 tu makna dia sengajalah dia bagi lebih, nak bagi keliru sikit. Dia bukan nak bagi keliru, dia nak test sikit. Dia nak test banyak lah. Okey. Dalam buku Nahwu Mudah ada jadual ni. Ni jadual ni lah. Fi'il. Ni tasrif semua sekali ni. Wa hiya anta anti ana nahnu semua ni Okey. Yang ni saya tidak wajibkan buat. Tapi bagi yang dah ada buku ni boleh buat. Yang saya minta buat, yang saya bagi dalam aktiviti pembelajaran Mana bebas. buku kena buat ya Ustaz? Yang ada buku sunat. Yang wajibnya yang saya bagi tu dalam WhatsApp group tu. Okey. Bagi yang ada buku ni dah beli kan, dah beli rugi dah tak buat. Ya. Boleh buat tapi boleh semak sebab bagi yang beli buku ni cuba selak ke belakang sekali. Ada apa kat belakang tu? Jawapan. Ada jawapan. Cara penggunaan buku ni, tulis dulu baru tengok jawapan. Jangan tengok jawapan dulu. Cuba je lah. Jadi yang ada buku ni kalau dah halang-halang beli, buat. Tapi untuk kelas saya ni, saya tidak mahu menyusahkan lah. Menimbulkan kesulitan, buku tak ada, dan sebagainya. Saya dah susun modul saya dengan latihan yang saya buat sendiri. Tapi berpandu dengan buku ni lah juga. Ya. Okey. Sekarang ni kita belajar fi'il mudhari'. Tambah ya kat depan. Kita tambah sikit. Nama dia akan. Okey. Dalam bahasa Melayu, bila kita kata akan, dia akan jadi akan datang. Akan datang dia jadi future tense. Ya, betul. Okey. Bila future tense, dalam bahasa Arab pun ada future tense. Cuma macam mana future tense dalam bahasa Arab, macam mana dia guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kita belajar tadi, cuma dia tambah dekat depan saufa ataupun sa. Saufa ataupun sa, maka fi'il tersebut akan menjadi makna akan. Okey. Cuba tengok fi'il ni balik. Okey. Cuba tengok yaktubu. Apa makna yaktubu? Dia sedang menulis. Minta maaf. Sekarang saya tulis, saya tambah ya lah. Minta maaf lah, dia jadi macam ni. Tambah ya, saya tambah sin kat depan. Sayaktubu. Jadi maksud apa sayaktubu? Dia akan menulis. Dia akan. Jadi macam tu lah. Tambah sin kat depan. Sayaktubu. Sayaktubani. Sayaktubuna. Sataktubu. Okey. Aktubu, saya menulis. Kalau saya nak kata, saya akan menulis. Sa'aktubu. Kalau kami akan menulis, sanaktubu. Tapi kita tulis sin tu bersambung. Sanaktubu. Okey? Tapi kena ingat sa dengan sin ni hanya guna dengan fi'il mudhari' saja, bukan fi'il madhi ya, fi'il mudhari'. Satu lagi kita tambah saufa. Tapi kalau kita tulis saufa, dia tak bersambung. Dia jauh. Dia jadi perkataan berasingan. Katakan saya tulis saufa aktubu. Cuba ikut. Saufa aktubu. Okey. Beza sa dengan saufa ni, sa ni untuk akan, tapi akan yang dekat lah. Minggu depan, tahun depan. Tapi kalau sebut saufa, jauh lagi. 10 tahun lagi ke, 20 tahun lagi ke, ataupun kita tak tahu. Kita tahu masa depan, tapi benda kita majhul, tak tahu. Sebab tu dalam Quran Allah guna alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla Saufa ta'lamu. Kita tahu ke kita mati bila? Tak tahu. Tak tahu pun, dah mati. Oh, saya baru nampak tadi. Padahal dia pun tak tahu. Kita pun main gagak je, kita nak. Sebab tu Quran guna saufa. Saufa ni benda akan datang yang jauh ataupun dengan yang tidak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu guna hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu. Dah mati baru tahu. Tapi yang mati tak tahu bila. Sebab tu Allah guna saufa. Nampak?
Jadi Allah pilih perkataan tu bukan sengaja sia-sia. Ada guna sa, ada guna saufa. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak tak Allah Quran ni bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan perkataan manusia. Dia adalah wahyu daripada Allah Taala. Pemilihan perkataan tu disusun berdasarkan makna dan maksud yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila belajar bahasa Arab, kita akan nampak keindahan bahasa Arab dan bahasa Quran. Kalla sawfa ta'lamun thumma okey tu. Okey. Ni sawfa lah. Okey. Jadi saya rasa ada lagi lah. Saya rasa boleh ikut saya sambung minggu depan lah pula. Saya sambung lagi lah. Saya akan buat fi'il mudhari' second round. Boleh ikut Okey. Boleh doktor. Cuma saya minta sangat-sangatlah, saya minta minggu ni ada aktiviti pembelajaran bebas. Okay. Jadi sebelum minggu depan kita akan belajar fi'il mudhari' ni dalam praktikal lah. Praktikal lebih saya akan masukkan lagi ayat-ayat lain supaya kita lebih nampak penggunaan dan maksud-maksud dia. Tetapi supaya minggu depan nampak lebih seronok, lebih jelas, lebih faham, tolong buat aktiviti pembelajaran bebas yang saya bagi tadi dalam WhatsApp group. Saya dah letak dah minggu lepas di dalam Google Classroom. Okey. Ini adalah aktiviti pembelajaran nombor 4. Boleh InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti saya cek balik. Saya tak cek lagi. Sebenarnya saya ni dah 4 kali lah. 4 kali. Jadi bagi yang belum hantar, tolong update lah. Yang belum hantar lagi aktiviti 1, 2, 3, 4 ni semua sekali ada 8. Ustaz, tak ada simple syafawi ke Ustaz? Saya nanti setakat ni saya tak buat lagi syafawi. Saya syafawi dalam kelas. Ujian saya tak buat. Saya tanya dalam kelas macam ni lah. Syafawi dalam aktiviti syafawi saya tak buat. Sebab aktiviti ni sebenarnya ada markah tugasan. Saya tak nak nanti sebab aktiviti syafawi ni dia susah sikit sebab dia hanya boleh syafawi dengan masa saya ada. Kadang-kadang masa saya ada, tuan-tuan tak ada. Jadi kalau saya bagi aktiviti tulis ni, kalau tak ada hari ni boleh tulis bila-bila. Ustaz, ana tatakallam Quran Arabiyah fi Ustaz. Naam ya Ustaz. Apa dia? Natakallam bil lughatil arabiyyah. Tatakallam bil lughatil Arabiyah. InsyaAllah. Qalilan. Sikit-sikit insyaAllah. Afwan Ustaz. Alah Pak. Ni sebab kelas ni kelas grammar. Kelas grammar ni saya kena tengah. Sikit-sikit boleh lah Ustaz nak cakap. Boleh insyaAllah. Sikit lagi saya habiskan sikit lagi qawaid. Saya akan gunalah. Kita boleh guna bahasa Arab insyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah boleh habiskan aktiviti pembelajaran bebas minggu ni. Saya dah bagi lampiran tersebut dalam WhatsApp group. Tunggu saya bagi rakaman kelas ni nanti mungkin dalam pukul 4 lah. Pukul 4:30 baru ada. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Alhamdulillah Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya rasa seronok kalau kelas ni boleh faham lah apa saya ajar. Sebab bukan senang nak ajar orang yang tak ada basic bahasa Arab tiba-tiba nak faham fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Betul. Arif Ustaz. Budak-budak pun kalau dia masuk sekolah agama baru dia faham. Kalau ke sekolah biasa nak pergi ajar faham-faham, sorry lah dia tak ada guna pun, dia rasa buat apa dia nak belajar. Dia kata bahasa Arab ni sekolah agama aja, bukan. Kita sebenarnya dia sebenarnya dia adalah bahasa yang orang Islam kena faham. Cuma bila kita tak belajar, kita tak Arif qalil. InsyaAllah. Qalil sikit-sikit jadi banyak nanti insyaAllah. InsyaAllah. Ya, tak apalah. So tips doktor nak bagi senang faham orang-orang yang newbies sangat macam saya ni, kena hafal lah ya? Bagi faham dulu. Faham dulu. Bagi faham. Lepas faham tulis. Lepas insyaAllah bila faham kita tulis, kita akan ingat.
Okay, insyaAllah. Proses tu membantu kita untuk ingat tanpa menghafal. Kita hafal juga, tapi kita hafal secara praktis lah, cara penggunaan, bukan hafal cara macam hafal masa kita muda-muda dulu. Struggle saya ni. Tulis faham. Dipermudahkan Ustaz. InsyaAllah faham, tulis faham, baca faham, tulis. Jadi lepas ni saya akan nak mudah lagi faham, saya akan bagi contoh-contoh. Kita akan faham lagi contoh. Contoh dalam doa ni lah, ada madhi mudhari' saya sambung minggu depan lah Yes. Baik Okay, tak apa, kita sambung minggu depan. Bila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam ya muallim. Terima kasih Ustaz. Betul tak saya sebut? Sa'uhawil. Sa'uhawil, betul. Sa'uhawil. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, bila liqa. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.